Bertemu kembali saya Zawazi Yusof, rentasan berita edisi 1022 antara paparan utama malam ini. Siapa sebenarnya ketua kartel immigration? Tolong jangan jadikan negara ini Bangladesh. Sesungguhnya negara rugi kerana rasuah. Assalamualaikum dan salam bahagia. Ingat lagi tak penemuan kem penempatan sementara dan kubur di Wang Kelian Perlis pada tahun 2015? Penemuan kubur 130 mayat mangsa pemerdagangan manusia itu diumumkan pada Mei 2015 oleh Ketua Polis Negara ketika itu Tan Sri Khalid Abu Bakar. Sebuah suruhanjaya siasatan diraja RCI telah dibentuk, terdiri daripada 7 anggota panel yang diketuai bekas Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria. Hasil siasatan telah pun siap pada hujung tahun 2019. Perkara tersebut diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri ketika itu Tan Sri Mahyadi Mak Yassin pada 15 Januari 2020, lapor Berita Harian. Menurut laporan benanews.org, Kerajaan Thailand telah membicarakan 102 orang dan mensabitkan kesalahan terhadap 62 orang daripada mereka termasuk bekas Jeneral Tentera berpangkat 3 bintang. Di Malaysia, pihak berkuasa di bawah Kerajaan Barisan Nasional telah menahan 12 pegawai polis dan beberapa warga asing. Bagaimanapun, pada tahun 2017, Menteri Dalam Negeri yang juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberitahu pemberita bahawa para pegawai tersebut telah dibebaskan daripada tahanan kerana kekurangan bukti. Khalid sebagai saksi ke-47 dalam keterangannya berkata walaupun perkara itu tidak pernah dibawa kepada Majlis Keselamatan Negara pada ketika itu, namun beliau telah memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Ahmad Zahid. Menurut beliau, Najib dan Ahmad Zahid mengarahkan polis supaya mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai sindiket tersebut, kata Khalid. Perdana Menteri khususnya bimbang jika pihak berkuasa kita terlibat kerana beberapa anggota pihak berkuasa Thailand telah ditahan di negara mereka, kata Khalid. Tetapi sehingga ke hari ini, kami masih tidak dapat membuktikan penglibatan anggota-anggota kami, ujarnya seperti dipetik benanews.org. Saksi ke-30 bekas pengarah Immigration Perlis Muhammad Amir Osman ketika memberi keterangan berkata daripada soal siasat ke atas 38 pendatang asing yang diserahkan kepada Jabatan Immigration oleh pasukan gerakan AMN setelah ditahan dalam operasi di Bukit Wang, Burma pada 19 Januari 2015, didapati jawapan yang diberikan adalah sama seperti telah diatur dan diajar untuk berbuat demikian. Menurut Mahyadi Mak Yassin, pada Januari 2020, laporan RCI berkenaan yang telah siap akan dibentangkan di Kabinet. Dia berkata hasil RCI itu juga telah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah pada awal September 2019. RCI berkenaan mula mengadakan sesi siasatannya pada 14 April 2019 dan telah mendengar keterangan 48 orang saksi. Selain Tun Arifin Zakaria, RCI itu turut dianggotai oleh bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Norian Mai selaku Timbalan Pengerusi, bekas Ketua Pendakwaan Jabatan Peguam Negara Datuk Nobahari Baharudin, Pengerusi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam Tan Sri Razali Ismail, bekas Ketua Penyelidik Jabatan Peguam Negara Datuk Junaidah Abdul Rahman, bekas Duta Malaysia ke Thailand Datuk Nazirah Hussein, bekas Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara Dr. Tan Seng Giao dan Yusran Shah Muhammad Yusof selaku Setiausaha RCI. Pada 29 Oktober 2021, bernama melaporkan 3 rakyat Thailand yang dikehendaki pihak berkuasa Malaysia berhubung kes pemerdagangan orang dan penemuan kubur di Wang Kelian pada 2015 itu telah ditahan dan mereka berkemungkinan akan diekstradisi ke Malaysia. Suspek pertama ditahan pada 21 Oktober manakala 2 lagi ditahan 5 hari kemudian. Jurucakap Pejabat Peguam Negara UAG Thailand, Prayut
Pat Kun berkata ketiga-tiga mereka adalah antara 9 anggota kumpulan pemerdagangan orang, kesemuanya rakyat Thailand, termasuk seorang wanita dikehendaki pihak berkuasa Malaysia berhubung penemuan kubur di wang kelian itu. Mahkamah Jenayah mengeluarkan waran tangkap ke atas 9 suspek dan 3 telah pun ditahan. Pihak pendakwa telah meminta mahkamah mempertimbangkan untuk ekstradisi seorang daripada suspek dan akan mendapatkan prosiding ekstradisi terhadap 2 lagi suspek sebaik sahaja mereka diserahkan oleh polis, katanya, kepada Bangkok Post di Petik Bernama. Menurut laporan di Thailand, Mahkamah Jenayah menjatuhkan hukuman penjara 27 tahun kepada bekas Jeneral Tentera Manas Kongpan atas pelbagai pertuduhan termasuk pemerdagangan orang, penyeludupan pendatang tanpa izin dan jenayah terancang pada tahun 2017. Selain Manas yang meninggal dunia akibat serangan jantung di Hospital Jabatan Penjara di Bangkok pada Jun, Mahkamah Jenayah turut menjatuhkan hukuman kepada 62 lagi yang lain. Antaranya bekas Datuk Bandar sebuah daerah kecil di selatan wilayah Songkhla, Banjong Pomphon, yang dijatuhi hukuman penjara 78 tahun. Turut disabitkan bersalah antaranya ahli perniagaan dan bekas ketua pentadbiran wilayah Satun, Panjuban Angko Tefan, yang dijatuhi hukuman penjara 75 tahun. Namun di Malaysia hanya kedengaran bunyi krik-krik kerana kononnya tiada sebarang bukti. Tiba-tiba pada 1 Disember 2021, Menteri Dalam Negeri Kerajaan Keluarga 69, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, membuat gempar bahawa pihak Kementerian Dalam Negeri menerima maklumat mengenai kewujudan kartel di pelbagai peringkat dalam kalangan pegawai immigration sehingga menjejaskan tahap integriti jabatan berkenaan. Menurutnya, sindiket itu menggunakan pegawai dalaman di beberapa peringkat dalam jabatan immigration untuk bekerjasama dengan mereka. Difahamkan beliau sudah memaklumkan kepada Ketua Pengarah Immigration, Datuk Indra Khairul Zaimi Daud, untuk menyiasat serta mengambil tindakan terhadap pegawai yang tidak bertanggungjawab dan bersekongkol dengan sindiket berkenaan. Kita mahu perkara sebegini tidak akan timbul lagi. Oleh sebab itu, kita menangani cabaran ini melalui teknologi tinggi supaya dapat menghindarkan isu kartel dan orang luar yang boleh merosakkan imej integriti immigration, tegasnya lapor Berita Harian. Bukankah Hamzah salah seorang daripada Menteri Kabinet ketika kem penempatan sementara dan kubur di Wang Kelian ditemui pada tahun 2015 itu? Fail hasil siasatan RCI kini ada pada simpanan Kabinet. Menteri KDN bukalah fail RCI berkenaan. Mana tahu rahsia kartel yang YB cari mungkin ada tersembunyi di sana. Ada berani? Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata kerajaan tidak akan membenarkan lebih ramai pekerja asing masuk bekerja di negara ini bagi menampung keperluan dan permintaan di sektor mendesak, khususnya industri pembuatan dan juga peladangan. Malah katanya kementeriannya sudah melaksanakan pelbagai langkah untuk menarik pekerja tempatan mengisi kekosongan pekerjaan yang sebelum ini dimonopoli pekerja asing. Sebagai menteri, saya tidak boleh sesuka hati membawa pekerja asing ketika negara berdepan krisis dan pengangguran pula pada kadar 5.3%. Mungkin kita boleh jadi menteri yang tidak popular. Saya mahu jelaskan, sejak awal kita sudah buka peluang kepada pekerja tempatan. Malah saya sendiri memaksa majikan supaya mengambil pekerja tempatan berbanding pekerja asing dengan mengiklankan peluang pekerjaan di pelbagai platform. Katanya ketika menggulung perbahasan rang undang-undang RUU Perbekalan 2022 peringkat jawatankuasa pembangunan bagi kementeriannya di Dewan Rakyat baru-baru ini. Dia berkata buat masa ini kerajaan menerusi jawatankuasa khas pengurusan pandemik COVID-19 sudah meluluskan secara dasar kemasukan 32,000 pekerja asing bagi memenuhi keperluan hanya di sektor peladangan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP baharu. Sekiranya kita berjaya mengikut SOP, maka kita akan teruskan membenarkan sektor tertentu dalam masa terdekat. Dalam jangka panjang, kita mahu majikan beralih kepada automasi. Ini penting. Cabaran masa depan negara bukan pasca COVID-19, tetapi revolusi industri 4.0, di mana kita hidup dalam dunia yang kita mungkin tidak dapat bayangkan. Jadi, contohnya, di sektor peladangan mungkin Kurani yang mengutip data dan juruwang. Kenapa kita perlu bagi lagi kepada pekerja asing sedangkan ia boleh diberi kepada pekerja tempatan katanya. Mengenai isu kuartus pekerja berpusat atau CLQ pekerja asing, beliau berkata sejumlah 22,000 CLQ akan dibina di negara ini, mengambil kira kapasiti lebih 1 juta pekerja asing di negara ini. Kita beri peluang majikan bina dan kita akan pantau melalui sistem khas. Contohnya, kalau kapasiti CLQ itu
1,000 pekerja sahaja, kita akan lihat penggunaannya kurang dari 1,000 atau lebih. Dalam tempoh 10 tahun akan datang pekerja asing yang tidak berada di CLQ. Maka kita boleh letakkan dia mungkin pekerja asing tanpa izin katanya. Dunia yang tidak dapat kita bayangkan sekarang ialah bilangan pekerja asing yang mengatasi bilangan pekerja tempatan. Ini kerana bilangan pekerja asing sekarang bukan hanya lebih 1 juta orang. Tetapi sejak tahun 2016, bilangan mereka sudah lebih 3 juta orang. Ini tidak termasuk mereka yang telah tamat kontrak tetapi tidak kembali ke tanah air masing-masing. Puncanya ramai di kalangan mereka dibawa masuk secara haram. Penemuan kem sementara di Wang Kelian dan 139 kubur itu sebagai salah satu daripada bukti celaka yang sehingga hari ini cuba ditutup oleh pihak berkuasa. Menurut sebuah badan bukan kerajaan, Fortify Rights, tiada rakyat Malaysia yang didakwa berkaitan 139 kubur tersebut walaupun 4 warga negara asing telah disabitkan kesalahan dan dipenjara. Kerajaan Malaysia perlu segera mengeluarkan laporan muktamad dan cadangan Suruhanjaya Siasatan Raja RCI mengenai kes perdagangan manusia dan kubur beramai-ramai etnik Rohingya dan warga negara Bangladesh yang ditemui di Wang Kelian Perlis pada 2015, kata Ketua Pegawai Eksekutif Fortify Rights, Matthew Smith, pada September 2020. NGO itu mendakwa antara tahun 2012 dan 2015, sindiket jenayah rentas sempadan telah memperdagangkan sekurang-kurangnya 170,000 orang ke Malaysia dengan kebanyakannya etnik Rohingya dari Myanmar dan rakyat Bangladesh serta menjana kira-kira 50 juta dolar Amerika hingga 100 juta dolar Amerika bersamaan 206.5 juta ringgit hingga 413 juta ringgit setiap tahun. Jabatan Negara Amerika Syarikat pada 1 Julai lalu menurunkan kedudukan Malaysia ke tahap 3, tahap paling rendah dalam laporan perdagangan manusia TIP 2021. Laporan TIP menyenaraikan negara berdasarkan tahap pematuhan standard minimum bagi memerangi jenayah perdagangan manusia. Tahap 1 merujuk kepada pematuhan sepenuhnya dan tahap 2 pula bagi usaha yang signifikan untuk mematuhi Trafficking Victims Protection Act atau TVPA. Manakala tahap 3 adalah negara yang tiada usaha untuk mematuhi standard minimum yang ditetapkan oleh TVPA. Negara di seluruh dunia mengalihkan sumber daya bagi memerangi pandemik COVID-19 dan pada masa yang sama, sindiket jenayah perdagangan manusia dilihat dengan cepat mengambil kesempatan, kata laporan tahunan itu. Malaysia kembali ke tahap 3 bukan pertama kalinya. Sejak 2014 bersama negara lain dalam senarai tersebut boleh dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat bagi pembiayaan bantuan asing, lapor AFP. Justru tidak mengherankan apabila wujud dakwaan syarikat Malaysia terbabit dengan amalan buruh paksa. Terkini sebuah syarikat pembuatan barangan elektronik tempatan didakwa terbabit isu buruh paksa hingga mendorong sebuah syarikat elektronik berpengkalan di United Kingdom menamatkan kontrak mereka. Jenayah perdagangan manusia membina rantaian gelapnya dengan amalan perhambaan manusia yang istilahnya lembut berbunyi buruh paksa. Perbuatan mereka adalah penderhakaan terhadap negara. Usai kita merentasi kemelut berhubung jenayah kemanusiaan dalam isu perdagangan manusia ini, Jom Channel ingin berkongsi pandangan rasuah busters berhubung senario yang sedang dialami oleh rakyat Malaysia hari ini. Malaysia dianggarkan mengalami kerugian antara 40 bilion ringgit hingga 60 bilion ringgit setiap tahun akibat amalan rasuah, tidak berintegriti, konflik kepentingan diri serta tidak berlakunya keterusan di dalam tadbir urus negara. Demikian kata Ketua Pasukan Teras Rasuah Busters, Datuk Hishamuddin Yaakob, bila merujuk kepada laporan daripada Global Financial Integrity yang dikeluarkan pada tahun 2017 yang menyatakan bahawa Malaysia telah kehilangan 1.8 trilion ringgit menerusi aliran keuangan tidak sah antara tahun 2005 hingga 2014 apabila sebahagian daripada berpunca daripada amalan rasuah. Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Karang-Kraf itu berkata wang berjumlah 1.8 trilion ringgit mampu digunakan untuk menyediakan 5 set bajet 2022 untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang pernah merumuskan bahawa sehingga 30% daripada nilai projek awam Malaysia hilang akibat perbuatan salah urus dan amalan rasuah. Ini bermakna negara boleh berjimat sehingga 400 bilion ringgit jika kita membayar 30% kurang untuk barangan dan perkhidmatan yang disediakan oleh kontraktor dan vendor dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK12.
Sempena sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa pada 9 Disember 2021, Rasuahbusters mengajak rakyat di setiap peringkat berganding tenaga dan sumber bagi mencarikan Malaysia benar-benar sebuah negara yang bebas rasuah. Jika amalan rasuah berterusan dan tidak ditangani dengan segera serta bersepadu, ia berisiko untuk melandaikan lengkuk pertumbuhan ekonomi dengan lebih cepat dan serius. Oleh itu, rakyat perlu bangkit untuk mencarikan usaha memerangi rasuah itu sebagai jihad tanpa mengira sebesar mana saiz rasuah yang ditawarkan, diberi dan diterima. Katanya dalam satu kenyataan, beliau menyeru rakyat mengambil ikrar untuk memastikan negara tidak lagi mengalami kerugian berbilion ringgit akibat perbuatan rasuah, kelemahan dalam isu integriti, konflik kepentingan diri serta ketidaktelusan. Data dan fakta menunjukkan negara telah kehilangan berbilion ringgit, malah berkemungkinan mencecah trilion ringgit dengan mengambil kira ekonomi gelap atau black economy yang dianggarkan sekitar 26% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Beliau menegaskan bagi mengelak berlakunya keterisan dan keupayaan penjimatan berbilion ringgit, jumlah besar itu akan dapat membantu negara meningkatkan taraf sosioekonomi termasuk kemudahan kesihatan dan pendidikan bermutu yang sangat diperlukan oleh rakyat ketika ini. Rakyat dan negara telah menerima pelbagai impak ketara akibat rasuah yang berleluasa. Kita tidak harus membiarkan perkara ini berlarutan. Rakyat perlu bangkit untuk menghentikan rasuah. Jika tidak, seluruh rakyat Malaysia sendiri yang akan berhadapan persekitaran yang malang, katanya. Sejak ditubuhkan 10 bulan lalu, kata Syamuddin, kempen Rasuahbusters telah berjaya membawa perubahan yang ketara dalam kalangan rakyat dengan mesej mengenai kepentingan menjauhi dan memerangi rasuah di semua peringkat. Menurutnya, usaha memerangi rasuah yang dijalankan Rasuahbusters berupaya menarik perhatian ramai dan mendapat sokongan lebih 400 entiti yang menganggotai Coalition of the Willing Rasuahbusters. Satu konvoi atau siri jelajah Rasuahbusters dengan membawa misi Malaysia tanpa rasuah ke seluruh negara akan bermula 9 Disember ini hingga 1 April 2022. Jelasnya, konvoi Rasuahbusters adalah siri jelajah ke seluruh negara bagi menyampaikan mesej anti rasuah agar rakyat cakna menentang segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa. Saya juga berharap rakyat Malaysia akan memulakan tindakan proaktif di peringkat masing-masing walaupun kecil bagi menolak rasuah dan mengatakan tidak kepada rasuah, sekaligus membantu negara dan rakyat tidak lagi kehilangan berbilion ringgit setiap tahun, tegasnya. Rasuahbusters mengeluarkan klip video Mak Kata Jangan siri kedua, iaitu satu inisiatif susulan penerimaan luar biasa daripada rakyat ke atas klip pertama yang dikeluarkan pada Mac lalu, kata Husamuddin. Laporan Ketua Audit Negara LKAN 2020 yang dikeluarkan pada 28 Oktober mendedahkan dalam pengauditan pematuhan terhadap kementerian dan Jabatan Persekutuan pula jumlah semakan audit bagi 8 tajuk pengauditan bernilai 899.44 juta ringgit. Sejumlah 620.07 juta ringgit dikesan membabitkan isu pembayaran yang tidak teratur, kerugian wang awam dan pembaziran. Dan pada jumlah itu, menurut beliau 499.18 juta ringgit adalah isu pembayaran tidak teratur membabitkan Majlis Keselamatan Negara dalam projek rangkaian terang radio bersepadu kerajaan. Kenyataan ini disahkan oleh Ketua Audit Negara Datuk Ni Azman Ni Abdul Majid yang berkata daripada 510.49 juta ringgit pembayaran tidak teratur, 499.18 juta ringgit melibatkan bayaran tuntutan perkhidmatan penyelenggaraan tanpa pengesahan di Majlis Keselamatan Negara MKN. Ni Azman berkata secara keseluruhan, Kerajaan Persekutuan mengalami defisit berjumlah 87.645 bilion ringgit dengan nisbah defisit kepada KDNK pada kadar 6.2% berbanding 3.4% atau 51.37 bilion ringgit pada tahun 2019. Itulah salah satu daripada natijah amalan tidak berintegriti setelah berlaku rampasan kuasa menerusi langkah Sheraton hujung Februari tahun lalu. Malangnya, kebejatan ini turut disertai parti yang mengakui memperjuangkan Islam tanpa rasa malu. Demikian kroniknya penyakit kejatuhan nilai moral dan etika takbir urus yang kini sedang ditanggung oleh rakyat apabila ulama menjadi syaitan bisu dalam negara yang dikuasai gerombolan berasaskan ghanimah scheme of things. Rakyat diperbodohkan dengan naratif tidak mengapa asalkan bukan Pakatan Harapan yang menjadi kerajaan kerana mereka mempromosi komunis yang wajib ditentang. Sedang itu hanyalah satu fitnah yang sengaja diada-adakan tanpa bukti yang nyata. Mereka lupa bahawa Islam melarang rampasan kuasa selagi ulul amri, yakni kerajaan, tidak
menyuruh rakyat melakukan perbuatan yang bercanggah dengan agama. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.